Ringgit TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya Ahmad Naim, guru anda hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai peranan kerajaan dalam menangani isu inflasi dan deflasi. Justru pada akhir episod ini, kita akan dapat 1. Mengenal pasti 5 peranan kerajaan dalam menangani inflasi. Yang kedua, mengenal pasti 3 peranan kerajaan dalam menangani deflasi. Baiklah murid-murid, 2 tahun lepas saya makan roti canai yang harganya cuma 80 sen. Tahukah kamu berapa harga roti canai sekarang? Ya, RM1.20. Apakah yang sebenarnya berlaku? Apa yang akan kita bincangkan pada hari ini sangat berkaitan dengan isu harga roti canai, iaitu inflasi. Apakah yang dimaksudkan dengan inflasi? Inflasi adalah satu fenomena yang berlaku apabila harga barang naik secara berterusan terhadap kebanyakan barangan dan perkhidmatan. Memahami apa itu inflasi dan penyebab kepada berlakunya masalah ekonomi ini adalah penting bagi kita dalam meningkatkan kesedaran untuk mengelakkannya daripada berlaku. Harga bagi kebanyakan barangan seperti rumah, pakaian, makanan dan lain-lain mesti berlaku secara berterusan untuk inflasi dikatakan berlaku. Sekiranya hanya beberapa barangan dan perkhidmatan sahaja yang meningkat, tidak semestinya berlaku inflasi. Tetapi, kadang-kadang tahap inflasi boleh berlaku secara mengejut di luar kawalan kerajaan akibat dari kesan pengangguran, kejatuhan nilai mata wang serta ketidakstabilan politik. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memainkan peranan bagi menentukan langkah bagi menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan. Cuba murid-murid lihat. Ada 3 troli yang berbeza jumlah barangannya, tetapi dapat dibeli dengan nilai yang sama, iaitu RM50. Mengapa keadaan ini berlaku? Mari kita bincangkan. Ketiga-tiga troli ini mempunyai kaitan dengan inflasi tarikan permintaan. Kita lihat troli yang pertama iaitu pada tahun 1999. Dengan nilai RM50, kita dapat membeli barangan dengan kuantiti yang banyak. Lihat, troli ini penuh kan? Kita lihat troli yang kedua iaitu pada tahun 2009. Dengan nilai RM50, kuantiti barang yang dapat dibeli semakin berkurang. Kita lihat troli yang ketiga iaitu pada tahun 2019. Kuantiti barang yang dapat dibeli dengan RM50 hanyalah 3 jenis barang sahaja. Walaupun setiap troli mempunyai nilai yang sama iaitu RM50, namun kuantiti barang yang dibeli tidak sama kerana berlaku kenaikan tingkat harga barang. Inflasi tarikan permintaan berlaku apabila permintaan keseluruhan terhadap barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi meningkat dengan mendadak dan lebih pantas daripada kemampuan pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Ia biasanya berlaku ketika sesuatu ekonomi berkembang dengan pesat di mana pendapatan bertambah dan perbelanjaan meningkat. Jadi, peningkatan penggunaan wang melalui belian meningkatkan permintaan terhadap barangan. Dalam jangka masa pendek, pembekal tidak dapat menampung permintaan. Ini akan menyebabkan harga barang meningkat dan inflasi akan berlaku.
Inflasi juga berlaku disebabkan kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan, iaitu inflasi tolakan kos. Apakah yang dinamakan inflasi tolakan kos? Baik, inflasi tolakan kos berlaku apabila kos pengeluaran meningkat, iaitu pengeluar yang ingin kekalkan margin untung akan memindahkan beban peningkatan kos kepada pengguna. Kos pengeluaran boleh meningkat sekiranya pengeluar menaikkan gaji pekerja, harga import melebihi harga ekspor, harga barang mentah meningkat, kemerosotan produktiviti atau cukai meningkat. Walaupun perbezaan pada inflasi seperti yang saya terangkan tadi kelihatan ringkas, namun hakikatnya penyebab kepada perubahan harga sangat rumit dan sukar untuk dikesan. Mari kita lihat gambar kos untuk menghasilkan sehelai baju RM12. Pengeluar mengambil 20% margin keuntungan ke atas kos. Apakah margin keuntungan? Margin keuntungan adalah nisbah keuntungan dibandingkan dengan hasil jualan. Dalam situasi ini, pengeluar pakaian mengambil 20% margin keuntungan, iaitu RM2.40. Harga jualan yang ditetapkan ialah kos pengeluaran RM12 dicampur dengan margin keuntungan RM2.40. Maka, harga jualan bagi sehelai pakaian ialah RM14.40. Seterusnya kita lihat gambar di bawah. Kos untuk menghasilkan sehelai baju meningkat dari RM12 kepada RM15. Pengeluar pakaian mengambil 20% margin keuntungan, iaitu RM3. Harga jualan yang ditetapkan ialah kos pengeluaran RM15 campur margin keuntungan RM3. Maka harga jualan bagi sehelai pakaian ialah RM18. Di sini kita dapat lihat harga jualan barang meningkat apabila berlaku inflasi tolakan kos. Tahukah murid-murid, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu merancang keuangan secara teratur dan terperinci. Ini kerana kos sara hidup semakin sukar dijangka dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalam dan luar negara. Bagaimanakah inflasi memberi kesan kepada ekonomi? Apabila harga barang dan perkhidmatan di pasaran meningkat, maka perbelanjaan penduduk akan bertambah. Dan ini adalah menyebabkan kos sara hidup penduduk tinggi dan kuasa beli terjejas. Apabila kos sara hidup yang tinggi dan kuasa beli terjejas, ini akan membebankan kehidupan. Akhirnya, kebajikan masyarakat terjejas. Kerajaan berperanan memastikan kebajikan pengguna atau pelanggan sentiasa dilindungi dan dipelihara. Terdapat 5 peranan kerajaan dalam mengatasi inflasi, iaitu dengan pertama, melaksanakan dasar galakan pelaburan. Yang kedua, menyediakan subsidi kepada pengeluar. Ketiga, meningkatkan kadar faedah. Keempat, mengubah dasar kerajaan. Dan yang kelima, memberi galakan ekspor. Peranan kerajaan yang pertama ialah dasar galakan pelaburan. Apakah yang dinamakan dasar galakan pelaburan? Mari kita bincangkan murid-murid. Harga barang dan perkhidmatan naik disebabkan jumlah barang dan perkhidmatan di pasaran tidak mencukupi. Maka, kerajaan melaksanakan dasar galakan pelaburan, iaitu kerajaan menggalakkan perniagaan meningkatkan
pengeluaran produk sesuai dengan jumlah permintaan. Aspirasi Malaysia adalah untuk menjadi ekonomi berpendapatan tinggi dan inklusif bergantung pada pelaburan yang berkualiti. Lebih banyak pelaburan yang berkualiti akan membantu negara berubah menjadi negara bernilai tambah tinggi dan berpendapatan tinggi. Peranan kerajaan yang kedua ialah pemberian subsidi. Kerajaan memberikan subsidi kepada pengeluar supaya kos pengeluaran yang dihadapi oleh pengeluar tidak meningkat. Maka, harga jualan barang dan perkhidmatan tidak naik. Beras, minyak masak, tepung dan bahan api petrol RON 95 sebenarnya antara senarai barangan yang disubsidikan oleh kerajaan. Nasi yang kita makan, minyak yang digunakan untuk memasak dan petrol untuk perjalanan kita ke tempat kerja atau ke mana saja. Itu semuanya barangan bersubsidi. Terdapat juga subsidi baja yang disasarkan untuk golongan petani dan subsidi diesel untuk nelayan. Pelaksanaan subsidi diharapkan dapat mengurangkan kos sara hidup rakyat. Menerusi pembiayaan kecil berdasarkan peruntukan kerajaan terhadap sesuatu barangan keperluan itu. Peranan kerajaan yang ketiga ialah meningkatkan kadar faedah simpanan. Kerajaan meningkatkan kadar faedah simpanan untuk menggalakkan penduduk menyimpan wang di bank. Apabila penduduk menyimpan wang, permintaan produk dapat dikurangkan. Kejatuhan permintaan menyebabkan harga barang dan perkhidmatan turut jatuh. Peranan kerajaan yang keempat ialah kerajaan menggalakkan penduduk menggunakan barangan tempatan. Maka, pengeluar dapat meningkatkan jumlah pengeluaran dan dapat mengelakkan berlakunya peningkatan harga barang. Kerajaan juga berperanan mengawal harga barang dan perkhidmatan di pasaran bagi mengelakkan peningkatan harga barang. Kerajaan juga melaksanakan skim kawalan harga musim perayaan untuk membolehkan pengguna mendapatkan barangan keperluan yang mencukupi dan pada harga berpatutan semasa tempoh perayaan utama. Peranan kerajaan yang terakhir dalam mengawal inflasi ialah galakan ekspor. Kerajaan menggalakkan perniagaan mengekspor produk ke luar negara. Apabila perniagaan mengekspor produk ke luar negara, maka pendapatan negara meningkat. Pendapatan negara yang meningkat boleh membendung inflasi tolakan kos. Antara contoh program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ialah Program Galakan Ekspor Bumiputera (GEB) bertujuan untuk meningkatkan bilangan perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumiputera berprestasi tinggi dengan potensi untuk pasaran ekspor, serta mewujudkan rangkaian dan rantaian bekalan dalam kalangan PKS Bumiputera. Kita teruskan lagi perbincangan dengan tajuk yang kedua, iaitu isu deflasi. Tahukah murid-murid apakah maksud deflasi? Deflasi adalah satu fenomena yang berlaku apabila harga barang turun secara berterusan. Mengapakah deflasi berlaku? Deflasi boleh berlaku disebabkan oleh dua faktor, iaitu pertama, kejatuhan permintaan barang dan perkhidmatan, dan yang kedua, penduduk meramalkan harga barang dan perkhidmatan akan terus jatuh. Apabila harga barang dan perkhidmatan jatuh secara berterusan, pastilah memberi kesan kepada ekonomi negara.
Terdapat 3 kesan deflasi ke atas ekonomi, iaitu pertama, aktiviti perniagaan akan terjejas. Kedua, penduduk akan kehilangan pekerjaan. Dan yang ketiga, kuasa beli penduduk akan menurun. Bagi mengatasi masalah deflasi, kerajaan memainkan 3 peranan, iaitu pertama, menurunkan kadar cukai. Yang kedua, memberi khidmat nasihat dan perundangan. Dan yang ketiga, dasar keuangan negara. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu peranan tersebut. Peranan kerajaan yang pertama ialah menurunkan kadar cukai. Kerajaan akan menurunkan kadar cukai pendapatan. Apabila kadar cukai pendapatan turun, maka pendapatan boleh digunakan penduduk meningkat. Apabila pendapatan boleh guna penduduk meningkat, penduduk boleh menambah perbelanjaan. Maka, permintaan terhadap barang dan perkhidmatan akan meningkat. Apabila permintaan terhadap barang dan perkhidmatan meningkat, ini boleh merangsangkan aktiviti perniagaan. Peranan kerajaan yang kedua ialah memberi khidmat nasihat dan perundangan. Kerajaan berperanan mendidik peniaga untuk menggunakan setiap sumber perniagaan secara optimum. Sumber perniagaan yang optimum dapat meningkatkan perkembangan perniagaan. Peranan kerajaan yang ketiga dalam menangani deflasi ialah dasar keuangan negara. Kerajaan berperanan menurunkan kadar faedah pinjaman untuk menggalakkan pengguna berbelanja. Kerajaan juga berperanan menurunkan cukai ekspor untuk meningkatkan perniagaan pada peringkat antarabangsa. Selain itu, kerajaan melaksanakan dasar fiskal untuk meningkatkan permintaan barang dan perkhidmatan. Baiklah murid-murid, mari kita uji minda. Kita mulakan dengan soalan objektif. Mari kita baca soalan bersama-sama. Pertama, maklumat yang berikut berkaitan dengan peranan kerajaan dalam menangani isu-isu negara. Antara yang berikut, manakah peranan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan? 1. Mengurangkan bekalan dalam ekonomi. 2. Meningkatkan perbelanjaan kerajaan. 3. Meningkatkan cukai pendapatan. 4. Mengurangkan kadar faedah. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Mari kita lihat apakah kehendak soalan yang pertama. Soalan ini memerlukan murid-murid memilih peranan kerajaan yang tepat bagi menangani isu inflasi. Apakah jawapan yang tepat bagi soalan ini? Ya, betul. Jawapannya ialah A, iaitu pilihan 1 dan 2. Mari kita baca soalan kedua bersama-sama. Penyataan berikut menunjukkan tindakan kerajaan untuk mengawal keadaan ekonomi. Tindakan kerajaan di atas adalah bertujuan untuk mengatasi masalah A. Inflasi. B. Deflasi. C. Subsidi. Dan D. Peningkatan cukai. Mari kita lihat apakah kehendak soalan kedua. Soalan kedua
memerlukan murid-murid mengenal pasti tindakan kerajaan dalam mengatasi masalah deflasi. Apakah jawapan yang tepat bagi soalan ini? Ya betul, jawapannya ialah B, iaitu deflasi. Soalan objektif yang ketiga. Bagaimanakah pihak Bank Negara Malaysia mengatasi masalah inflasi? A. Mengurangkan kadar faedah simpanan tetap. B. Meningkatkan kadar faedah pinjaman keuangan. C. Menambat nilai mata wang negara. Dan D. Menggalakkan pengeluaran produk secara besar-besaran. Mari kita lihat apakah kehendak soalan ketiga. Soalan ini meminta murid-murid menyatakan peranan kerajaan dalam mengatasi masalah inflasi. Apakah jawapan yang tepat bagi soalan ini? Ya betul, jawapannya ialah B, iaitu meningkatkan kadar faedah pinjaman keuangan. Berikut adalah soalan terakhir, iaitu soalan struktur. Soalan berikut berkaitan dengan keadaan ekonomi sesebuah negara. Inflasi X, satu fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Jelaskan peranan kerajaan dalam menangani situasi X. 3 markah. Sebelum kita bincangkan soalan ketiga ini, cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid cara menjawab soalan dengan betul. Pertama, kenal pasti kata kerja bagi soalan ini. Apakah kata kerja bagi soalan ini? Ya, kata tugas bagi soalan ini, jelaskan. Yang kedua, kenal pasti peruntukan markah untuk soalan ini. Berapakah markah bagi soalan ini? Ya, markah bagi soalan ini adalah 3 markah. Maka, murid-murid perlu menjelaskan 3 peranan kerajaan dalam menangani isu deflasi dengan tepat untuk mendapatkan markah penuh, iaitu 3 markah. Seterusnya, untuk menjawab soalan ini, murid-murid perlu mengenal pasti situasi X terlebih dahulu. Apakah situasi X? Ya betul, X adalah deflasi. Maka murid-murid perlu menjelaskan peranan kerajaan dalam menangani isu deflasi. Mari kita cuba jawab. Peranan kerajaan dalam menangani situasi X ialah dengan menurunkan kadar cukai pendapatan. Peranan pertama, menurunkan kadar faedah pinjaman. Peranan kedua, dan memberi hikmat nasihat perundangan kepada peniaga. Peranan ketiga. Jika kamu menjawab 3 peranan kerajaan dengan jelas, kamu akan memperolehi markah penuh, iaitu 3 markah. Saya berharap kamu dapat menjelaskan peranan kerajaan dalam menangani isu inflasi dan deflasi, iaitu semasa inflasi, kerajaan melaksanakan dasar galakan pelaburan, subsidi kepada pengeluar, meningkatkan kadar faedah, dasar kerajaan dan galakan ekspor. Dan semasa deflasi,
kerajaan melaksanakan menurunkan kadar cukai, memberi hikmat nasihat dan perundangan, dasar kewangan negara. Saya berharap perkongsian kita pada hari ini mengenai peranan kerajaan dalam menangani isu inflasi dan deflasi dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.